So 9 pekerjaan paling santai tapi gaji dia tinggi, iaitu YouTuber RM360,000, artis celebrity influencer RM100,000, ahli sukan pemain bola sepak RM40, RM120,000, developer buat app RM37,674. Spesifik. Operator pelantar minyak RM10,000, RM30,000, ejen hartanah RM20,000, RM30,000, founder kosmetik RM25,000, ejen insurans RM5,000, RM10,000 dan juga kerja di Singapura RM10,000. So kalau korang tengok scroll dan baca komen-komen, memang like mostly tak agree lah. Dan saya pun salah seorang yang tak agree juga. Lagi-lagi yang nombor satu itulah YouTuber. Dah lah ada bilangan satu dan juga dua. YouTuber, artis celebrity influencer, dua kategori yang berbeza lah. Saya pun tak berapa nak sure mau kerja ni dapat data daripada mana. But yet again, ini bukan the first time orang-orang macam ni yang kumpulkan data dan seolah-olah nak romanticizing kerja paling santai tapi gaji tinggi, terutamanya pada YouTuber lah. Cik Gulan tak boleh nak represent I am the orang kata apa, represent of all YouTuber kan. Cik Gulan YouTuber Malaysia, Cik Gulan YouTuber Melayu, so dia lagi specifically niched. Dan Cik Gulan punya subscriber tak adalah banyak sangat dibandingkan dengan influencer yang true influencer yang 500-600 ribu subscriber macam Cik Nom sendiri 1.8 juta lah setakat yang kita shoot. Dan kalau korang tengok lah artikel yang saya baca ni daripada The Vocab, dia punya title dia adalah ni Cik Nom cuma 0.01% boleh dapat income begini. Cik Nom sangkal majoriti YouTuber bergaji RM360,000 sebulan. Ini Cik Gulan pun memang setuju. Memang like 1% sahaja, below than 1% sahaja yang akan mampu miliki gaji ini. Dan sebenarnya dia tidak sustainable pun. Tapi nanti kita bincang kemudian lah bab tu kan. So, itulah bawah ni apabila sebuah syarikat yang sering berkongsi mengenai pekerjaan dan kerjaya mengeluarkan sebuah infografik mendedahkan 9 pekerjaan. Okay? Saya nak baca apa yang Cik Nom kata. Perkongsian dibuat bukan sahaja berjaya meraih pelbagai respon kalangan. Cik Nom dan YouTuber masakan popular berjaya mengumpul 1.85 juta subscriber di YouTube. Okay? Lepas tu beliau pun ada kongsi juga. Sekurang-kurangnya 7 video seminggu dan purata tontonan 300,000 ke atas setiap video. Okay? Yang sebenarnya YouTubers di bawah paras kemiskinan. Ini pun saya setuju juga ni sebenarnya. Kau ingat YouTuber ni semua kaya-kaya? Jangan tertipu dengan wayang-wayang kami. Kadang-kadang kereta yang kita orang tunjuk tu adalah kereta sewa semata-mata. Okay? Esok kita pulang balik. Apabila ekonomi merosot, syarikat akan kurangkan iklan, RPM jatuh, CPM jatuh, pendapatan YouTuber secara tak langsung akan berkurang. Ini pun betul. Tahun ini semua jatuh mendadak. CEO YouTube Susan Wojcicki pening kepala kot sampai letak jawatan. Yang ini saya tak sure betul ke dia letak jawatan adalah disebabkan benda-benda macam ni. I'm not so sure. Dia pun legend tau dalam Google dan juga YouTube. Untuk hasilkan satu video perlukan 3-4 hari research resipi, masak, shooting, voice over dan editing, file editing, render dan muat naik. Semua ni memerlukan kepakaran seorang individu. Kalau boleh buat sendiri memang susah. Semua ini cost. Okay? Pendapatan blogger juga mendadak tahun ni 2.2 juta pada laman resmi. Sekarang meraih pendapatan 2.2 juta page views pada laman pendapatan sebab 2,500. Kau ambil kau 2,500 bang. Kalau dapat that particular views lah kan. 2,500, in which amount itu pun sebenarnya correlated dengan misal kata YouTuber macam siapa tu, Mona Lisa PC contoh. Dia pun bagi tahulah dia dapat pendapatan lebih kurang like what 3-4 ribu sebulan. Dan additional tu dia kena top up by sponsorship. Sama juga dengan case, let's say lah kalau betul orang yang dapat 360,000 views ini wujud. First, memang wujud. Tapi kita kena tanya juga kos dia orang berapa. Sebab biasanya kalau macam purata gaji 360,000 views ni sebenarnya 360,000 ringgit ni sebenarnya adalah dia punya untung. Ya betul, dia dapat 360,000. Tapi dia punya kos berapa? Itu yang kita nak kena tahu. Satu pasal kos. Boleh jadi sebenarnya kos dia tu lebih daripada apa yang dia dapat. Biasanya macam tu. Hence kenapa mereka-mereka ini ataupun saya sendiri terpaksa ambil sponsorship daripada pihak luar. Contohnya macam baru ni siapa yang sponsor saya? Daripada Nanlite sponsor saya, daripada macam-macam lah company, IKEA tu semua. Dan diorang ni pula sponsor tak semestinya bagi duit. Tak semestinya. Dia macam Cik Gulan sendiri, Cik Gulan dapat banyak barang. Barang itu let's say lah saya dapat secara percuma. Dan disebabkan saya sendiri memang tak nak minta duit lebih sebab saya nak that barang in a way. Dan kita pun tak dapat apa-apa lah. Just barang itu sahaja yang mana mungkin kita orang boleh leverage on the next misal kata video kan, untuk kita bagi tahu, hey saya pernah bekerjasama dengan IKEA, hey saya pernah bekerjasama dengan Ziyun, Nanlite, all these big companies lah. Dan yang jenis dapat 360,000 ringgit sebulan ni adalah jenis orang yang biasanya
adalah orang yang ada staff, ada team. Dan team diorang bukan main like 2-3 orang. Biasanya team diorang akan capai like 10 hingga 20 orang. Saya boleh kata contoh macam ML Studio. ML Studio tak dapat pun dalam 360,000 views. Tapi I'm not gonna say the nilai sebab it's sensitive lah untuk pihak diorang, privacy diorang. Tapi tak sampai ratus ribu. Now orang-orang lain macam Syamil Sazli, Ali Irfan, I cannot comment on them sebab saya pun tak berapa nak kenal sangat mereka ini macam mana. Tapi kalau tengok struggle mereka sama sahaja. Sebab tu mereka buat perniagaan tepi diorang sendiri, meniaga tepi jalan, jenis jual benda-benda sponsorship, benda-benda yang even ada jual benda-benda yang a bit shady sikit kan, pelaburan-pelaburan shady yang saya tak nak sebut pelaburan apa, nanti kena kecam lah. Benda macam tu not entirely true lah. For the sake of argument lah, Cikgu Luan, alah, okey lah kau dapat RM360,000 dalam masa sebulan je. Maksudnya dalam tempoh setahun kita hanya dapat sekali je. Sebab YouTuber ni kan dia macam apa kita panggil freelance lah. Kadang-kadang dapat RM10,000, kadang-kadang dapat RM5,000, kadang-kadang tak dapat pendapatan. Let's say lah bulan tu korang dapat RM360,000 lah kononnya tapi saya rasa macam mustahil. But for the sake of argument korang akan dapat. Bila korang dapat, biasanya korang akan nak roll balik modal. Contoh, korang nak buat konten untuk bulan-bulan seterusnya. Macam Cik Nom, dia nak buat resepi apa pula, bahan apa yang dia kena beli. Benda-benda macam tu lah. Tempat kat mana dia shoot tu semua kena ambil kru luar dan sebagainya. So RM360,000 ini biasanya takkan tahan lama lah sebab kita orang nak roll balik. Korang kena faham, dunia YouTuber adalah dunia yang mana kalau kita dah publish video itu pada hari ini, esok sudah tak jadi relevan. Hence sebenarnya esoknya kita dah kena figure out konten apa yang kita nak kena publish. Okay? Hence konten ni nak buat memerlukan tenaga kerja, memerlukan orang kata apa, admin dia tersendiri untuk baca komen, takut-takut ada komen hate ataupun ada benda yang kita tersilap buat. So geng-geng yang komen dalam tu akan bagi tahu, oh rupanya salah fakta. So kita orang pula yang kena betulkan, tim-tim editor pula yang kena betulkan tu semua. So sampai tahap macam Cik Noh pun ada mention paras kemiskinan tu, saya pun setuju sebenarnya. Cumanya yang tak menampakkan kami ni orang miskin adalah nampak macam oh equipment banyak kan, oh ni apa mic pun nampak macam mahal kan. Tapi mic ni RM80 je. But RM80 is still RM80. RM80 tu kalau rosak dalam masa setahun korang kena beli baru juga. Betul tak? Benda macam tu lah. So that Cikgu Luan tak setujulah dengan data-data seperti ini. Saya bukan nak question korang punya credibility. Tak, tu pandai-pandai korang lah. Mau kerja ke siapa-siapa pun, dia akan come up dengan this benda-benda kata apa, kontroversi lah kan. Kononnya YouTuber ni gaji yang goyang kaki tu semua, itu tolak tepi. Tapi saya just nak fokus kepada you guys yang romanticizing gaji-gaji influencer, YouTuber, TikToker dan sebagainya lah. I would say bukanlah tak boleh nak dapat RM100,000 sebulan, boleh. Tapi dia bukan macam kerja-kerja, misal kata kerja kerajaan lah. Contoh kerja kerani kerajaan, gaji dia misal kata paling busuk RM2,500, boleh naik sampai RM4,000, RM4,500 contoh lah. Itu saya tak tahu lah, saya just assume lah. Let's say lah dia ada gaji purata yang lebih kurang macam tu dan dia stabilize. Dia tak low, dia tak high. Tapi kalau YouTuber, dia sangat-sangat coincide dengan I would say freelance lah. Ada tak freelance yang pendapatan dia kosong sebulan, per bulan? Ada tak pendapatan freelance yang sebulan RM5,000? Ada tak freelance yang pendapatan dia RM360,000 Malaysia? Ada. Jawab dia memang ada. Lebih pada tu pun saya rasa ada. Itu hanya pada bulan pertama. How about bulan yang kedua? Bulan yang kedua, bulan yang ketiga, bulan yang keempat, dia takkan dapat the same exact amount. Sebab kita orang punya pendapatan bergantung kepada views kita, kita punya cara penyampaian kita pun kena cantik lah. Macam Cikgu Luan malah nak edit tu semua kan. So hence dapatlah views yang sangat kurang. Cikgu Luan faham lah benda tu. So benda-benda macam tu ada, memang betul ada yang dapat amount that particular amount. Cumanya bila counter balik dengan cost, bila counter balik dengan benda-benda yang dia kena top up kemudian for the sake of nak roll balik konten untuk hari-hari yang mendatang, tak campur lagi penat. Orang kata apa, macam saya sendiri memang nak tahan ngantuk, kena beli kopi pula, memang kena beli kopi yang mahal-mahal lah. Kalau tak kopi murah tak jadilah, saya akan ngantuk juga. Benda-benda macam tu kita orang kena fikirkan. So saya rasa tak memadai lah untuk korang. Biasalah korang ni lepas SPM dan macam mendengar korang pun tak berapa nak ngam sangat belajar dekat sekolah. Korang kata, oh saya nak jadi YouTuber lah. Boleh, saya tak halang. Cumanya dengarlah cakap saya dalam story-story yang sebelum-sebelum inilah yang saya dah nyatakan dalam video. You guys need to work hard macam business, tapi saya kata dia punya workload 5 kali ganda business. Sebab literally korang buat semua benda. Korang buat sales, korang kena present yourself, korang kena invest pada equipment, korang kena buat marketing, korang kena buat semua benda yang business buat.
Cumanya as a permulaan, kalau korang nak buat, korang kena buat seorang diri. Now bila ada team, sama je. Bila dah ada team, korang akan kena figure out pula macam mana korang nak dapat pulangan yang hampir 2 kali ganda untuk korang taja ataupun bagi gaji kepada 3, 4, 5 orang staff. Macam Cikgu Lan cakap, it's literally a business game. Kalau korang nak dapat kalau korang nak masuk YouTube for the sake of money, okay, please reconsider balik lah. Itu saja daripada saya. Saya Cikgu Lan, sampai lagi. Saya Otan.